Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada quartile untuk group data. So, quartile kamu dah tahu dah. Okey, first quartile adalah 25% daripada total number of data has values which are less than this number. Macam saya dah bagi tahu pada ungroup data. So, second quartile adalah 50%. Nama lain dia juga adalah median. Kemudian kamu ada third quartile. Kemudian kamu ada case percentile. Baik, so untuk selesaikan soalan quartile bagi group data, step yang pertama adalah kamu kena determine the percentile and quartile class. Okey, tetapi sebelum tu kamu kena cari cumulative frequency dulu. Okey, cumulative frequency dulu, cari cumulative frequency, kemudian barulah kamu determine the quartile ataupun percentile class. Second step barulah kamu guna rumus yang di bawah ni. Okey, kita ada dua rumus tapi sebenarnya dia adalah rumus yang sama. Baik, kita tengok sini . Di sini dia cakap K over 4. K adalah sama dengan 1, 2, 3. So katakan saya masukkan K sama dengan 1. So saya dapat sini 1/4. Tetapi sini kalau saya masukkan 25, okey, ni 25, dapat 1/4 juga. So basically dia adalah rumus yang sama sahaja. Okey, saya lebih suka gunakan rumus yang ini sebab daripada rumus yang ini saya boleh cari percentile dan juga saya boleh cari quartile, first quartile, second quartile, third quartile and so on. Okey, dia katakan K over 100. Kalau saya nak cari first quartile, saya masukkan K itu sama dengan 25. Okey, so saya akan dapat 1/4 nanti. Kalau median, saya akan masukkan K sama dengan 50. Okey, kat sini. So saya dapat 1/2. Kalau saya nak cari third quartile, okay, saya masukkan K sama dengan 75. So sini saya akan dapat 3/4 nanti di sini. Sama je. So saya lebih suka gunakan rumus yang inilah. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada example 11. Q3 and P40. Okay, so kita akan buat satu per satu. Baik. Untuk Q1 ataupun first quartile. Okay, yang pertama kita kena cari kita punya first quartile class. So first quartile class adalah dekat mana? Okey, first quartile adalah 1/4 darab dengan total observation. Kita akan dapat observation yang ke-10. So observation ke-10 kat mana? Okey, dia sini sampai second observation saja, sini sampai third observation saja. Okey, ini sampai observation yang ke-7. So di sinilah, okey, dia masih berada pada kelas 3.0 sampai 3.4. So bila dah dapat macam tu, senanglah kita nak cari lower boundary. Okey, lower boundary dia adalah sama dengan berapa? Dia adalah sama dengan 2.95. Kemudian kita punya cumulative frequency before first quartile class adalah sama dengan 7. Okey, ini adalah 7. Kemudian frekuensi untuk first quartile class tu adalah sama dengan 15. Okey, di sini 15. Kemudian class width kita sama saja iaitu 0.5. So saya akan kira sekarang. Okey, Q1 adalah sama dengan lower boundary 2.95 tambah dengan, okey, ini 25%. First quartile 25%. Ataupun saya boleh buat terus 1/4 darab dengan total observation, tolak dengan cumulative frequency 7, kemudian frekuensi adalah 15 darab dengan 0.5. So bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.05. Betul ke tidak 3.05 ni adalah jawapan kita? Bagi kita tengok. 3.05 berada dalam range ni. So betul lah kita punya first quartile. Next kita akan cari third quartile. So kelas dia kat mana? Baik, so kelas dia adalah 3/4 darab dengan 40. So ini adalah observation yang ke-30. Observation yang ke-30 kat mana? So kalau kita tengok, dia adalah berada dekat sini, iaitu pada kelas 3.5 dan 3.9. So third quartile class adalah dekat 3.5 sampai 3.9. So lower boundary dia akan jadi berapa? Lower boundary dia adalah 3.4 tambah 3.5 bahagi 2, iaitu yang ini 3.5 tambah 3.4 bagi 2. So ini adalah sama dengan 3.45. Kemudian cumulative frequency before third quartile class adalah 22. Okey, 22. Frekuensi third quartile class adalah 10.
Kemudian width dia sama saja 0.5. So kita akan cari third quartile kita. Dia adalah sama dengan 3.45 tambah dengan 3/4 darab dengan observation kita. Tolak dengan cumulative frequency before class third quartile adalah 22 bahagi dengan 10. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.85. Betul ke tidak? Jawapan kita 3.85. Baik tengok. 3.85 berada dalam kita punya range. So betul lah tu. Okay, next soalan minta kita cari P90 bukan P40 ya. P90. So kita kena cari dululah kelas persentai ke 90 ni dekat mana. So 90/100 darab dengan 40. Kita akan dapat jawapan dia adalah observation yang ke-36. So observation yang ke-36 berada di mana? Okey, observation yang ke-36 berada pada kelas di sini. So kita tulis sini. Okey, P90 kelas adalah 4.0 sampai 4.4. So ini saya bulatkan kat sini. Kemudian kita cari lower boundary dia adalah 3.9 tambah 4.0 bahagi 2. So ini adalah sama dengan 3.95. Cumulative frequency before class percentile tu adalah yang mana satu? Dia adalah yang ni 32. Kemudian frekuensi kelas dia adalah 5. Kemudian kelas width sama 0.5. So kita akan dapatlah 19th percentile adalah sama dengan 3.95 tambah dengan 90/100 darab dengan total observation tolak cumulative frequency bahagi frekuensi darab dengan 0.5. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 4.35. So betul tak jawapan kita 4.35? Tengoklah 4.35 berada dalam kita punya kelas. So betul lah jawapan kita tu. Okay, so selesai untuk cari quartile dan percentile. Itu sahaja. Thank you guys.